Okay, so Assalamualaikum. So kita sambung for construct solution of polynomial equation. Okay, so sebelum ni saya dah cerita mengenai macam mana nak selesaikan solution for polynomial equation using simple iteration method. Okay. Okey, so hari ni saya nak tengok kaedah Newton-Raphson. Okey, kaedah Newton-Raphson ni ialah kita nak selesaikan aim-nya ialah untuk find the roots. Find roots. Okay. For example kita ada quadratic problem. Okay, quadratic problem kita ada garisan function graph iaitu fx-nya berbentuk macam ni. Contoh. So kita ada root equation-nya ialah x1 dan x2 kat sini. Yang mana menyentuh paksi x. Okey, ataupun kadang-kadang ada bentuk macam ni. Ada bentuk macam ni. Berbentuk U. So kita ada X. Dan sini pun kita ada X. X1 dan X2. So kita ada dua roots. Okey, jadi kalau equation polinomial pun sama. Kaedahnya sebenarnya kita nak dapatkan roots. Okey, tapi kita ada formula. Okey, formula yang digunakan. Di mana kita kena aim initial ataupun initial x x0. Okay, x0 initial permulaan. Okay, X yang permulaan ataupun kita nak aim di manakah garisan equation itu akan melalui persamaan tu melalui garisan X. Okey, contoh kita aim katalah garisan polinomial berbentuk macam ni ke? Maksudnya kita nak tahu function ni fx ni dia nak lalu garis titik ni kat mana? Kawasan mana? So kita nak kena tahu assumption dia lah. So kita kena dapatkan titik permulaan. So you kena dapatkan kaedah try and error. Kena try and error. Okey, kaedah cuba-cuba. Supaya kita nak tahu di manakah titik garisan ini ataupun function ni pada titik mana dia melalui garisan X tu. So kita dapat menggunakan formula formula Newton-Raphson, kaedah Newton-Raphson ni dengan iaitu x n ialah x plus n. Maksudnya x yang baru ialah xn tolak dengan f xn dengan f prime xn. Okey, kita tengok example.
Okey, maksudnya mula-mula sekali ialah bila kita dapat equation macam ni. Okey, so kita kena kenal pasti dulu apakah function dia. Okey, so functionnya ialah f x sama dengan fx sama dengan 3 x kuasa 3 tambah 2x kuasa 1 tolak dengan 4. Ini ialah fx. Okey, jadi kita nak mencari garisan bagi persamaan ni. Okey, let's say kita nak buat lengkungan. Contohlah, so kita nak tahu garisan tu akan melalui titik mana. Okey, so contoh kita kata kalau x sama dengan kosong, bila x melalui kosong, berapakah titik y? Okey, dalam kes ni y ialah fx lah. Y ialah kita guna persamaan fx. Okey. So, kita gantikan x0 dalam fx tadi. So, y sama dengan 3 darab kosong kuasa 3 tambah 2x tolak 4. So, y akan jadi negatif 4. Maksudnya garisan ini akan melalui contoh. Kita letak titik. Titiknya titik A iaitu titik kosong negatif 4. Okey, so ini ialah titik A. Ataupun X1 lah. Okey, so yang kedua kita kena cari lagi satu titik, iaitu contoh kalau kita ambil X sama dengan 1. X sama dengan 1. Okey, X sama dengan 1. So, Y sama dengan 3 darab dengan 1 kuasa 3 tambah 2 darab 1 tolak 4. Okey, so kita akan dapat 1. Jadi titik yang keduanya ialah B akan melalui titik 1, 1. Bermaksud garisan ni akan melalui titik lebih kurang garisan dia macam ni. Kalau ini garisan Y, ini ialah paksi X. Ini paksi Y. Okey, kalau kosong dengan negatif 4 tadi. Negatif 4. So, ini ialah titik A. Okey, kalau ini ialah 1. Ini ialah 1. Maksudnya titik B dekat sini. Okey, so garisan ini akan melalui kedua-dua titik ni. Dia akan melalui dua ni. Ini ialah garisan F. X sama dengan 3x kuasa 3 tambah 2x tolak 4. Okey, garisan kuning tu. Okey, jadi persamaan ini akan melalui kedua-dua garisan. Bermaksud X rootsnya, okey, X adalah di antara 0 hingga 1. Okey, so dia berada di antara 0 hingga 1. Jadi kita kena mulakan untuk cari X yang pertama tu. Kita nak dapatkan assume, kita nak estimate berapakah nilai X yang pertama. Okey, so X yang permulaan dia anggaran X lah, bermaksud contoh kita nak aim berapa X0 yang akan kita mulakan. Okay, so X0, let's say. So, kita kena guna kaedah true, false position. True, false position. Okay. Okay, kita ada dah tadi. Okay, kita dah ada. A ialah titik
kosong negatif 4 dan B kita ada titik 1, 1. Bermaksud ini adalah garisan yang akan dilalui. So ini adalah X1, ini ialah Y1, ini ialah X2 dan ini adalah Y2. Okey, so kita guna kaedah true false position dengan menggunakan formula X0 sama dengan 1 per Y2 tolak Y1. Okey, darabkan dengan X1, Y1, X2, Y2. Okey, so kita ada kat sini Y1 ialah negatif 4, Y2 ialah 1. So kita akan dapat 1 per 1 tolak negatif 4. Okey, 1 tolak negatif 4 darab dengan kosong negatif 4, 1, 1. Okey, so kita nak selesaikan dia. Yang dalam ni, you kena darab silang. Kosong darab dengan 1, 1 darab negatif 4. Tapi ke atas 1 darab negatif 4 ni you kena tolak. Ingat kena tolak. Okey, so kat situ kita akan dapat 1 per 5. 1 per 5 darab dengan kosong darab 1, kosong. 1 darab negatif 4 ialah tolak dengan negatif 4. Okey, so 1 per 5 darab dengan 1 per kosong tambah 4. So akan dapat kat sini ialah 4 per 5. Jadi 4 per 5 ialah 0.8. So 0.8 ni ialah kita anggapkan sebagai X0. Iaitu di mana kita nak anggap permulaan ataupun titik yang kita nak start mula-mula. Kita nak cari dia punya titik roots tu tadi. Okey, so kita kena dapatkan dulu X0. Okey, sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana nak dapatkan X yang seterusnya.